Aduh, aku sebenarnya tak boleh tau. Dan tu aku just nak cheerkan member kan. Minggu Gua lepas tengah nak layan je. naikkan halal gua ni, halal ratio. Minggu lepas layan je. Minggu ni. Oh, aku sebenarnya aku tak boleh dangdut. Ya, gua sorok rantai ya. Macam politician Malaysia. Yeah. Minggu lepas trial je. Kita trial tengok. Raya lah. Manusia berubah. Within seminggu. Macam drama. Aku nak sambung lagi personality tu. Kan aku cakap ada 5 kan. Kita baru cerita pasal extrovert je. Okay. Nyarik, boleh. Lepas tu ada No rush. agreeableness. Maksudnya tendency untuk seek company of others and talk. So dia ada 2 spektrum lah. First is kau ni jenis yang agree je. Kau very friendly, compassionate. Kalau orang kata nak makan mana, kau cakap nak makan ni. Kau cakap okay lah, jom lah. Atau lagi satu Yes man lah. I don't know. Tak adalah yes man. Tapi setengah orang dia tak kisah. Basically lah. Okay. Next dia mesti ada pendapat je. And then dia mesti nak challenge pendapat orang lain. Korang yang mana? Biar Azam hilang. Apa? Azam tengah Apa nak jawab je? Aku nak ambil ni. Kursi. Okay, Azam yang challenging tu lah je. Nak tak puas hati kan. Caw. Kalau aku aku ada tendency untuk jadi yang friendly, compassionate tu. Sebab aku tak suka confrontation tau. Aku try to elakkan confrontation. Ni based on pengalaman pekerja lah. Aku malas tau nak argue lampau-lampau. Aku akan argue till some level je, then aku akan macam okay lah. Which is aku rasa weakness lah. Orang lain? Asal kau rasa weakness tu? Apa je? Asal kau rasa macam it's a weakness? Kenapa Azam macam mumble lah? Oh je Quavo. Dengar? Dengar. Okay. Aku rasa Kenapa kau rasa dia macam satu weakness lah kat kau? sebab bila kau kerja kan, kalau kau tak ada that assertness, orang susah nak percaya kau. Maksudnya even though kau punya jawapan betul, tapi kau tak percaya dengan jawapan kau. Sebab kau malas nak argue kan. Then kau tak achieve lah apa benda yang sepatutnya. So dalam kerja ni kau kena jadi very, orang kata, professional lah. Kalau kau tak agree, kau cakap kau tak agree. Then kau kena ada strong point lah. And then walaupun it causes like a lot of back and forward in terms of arguments. Tapi benda tu aku tak not there yet lah, aku rasa. Apa orang lain? Faham. Okay, aku cik. Aku rasa aku rasa kalau aku lah, apa yang work best for me is that to find the middle ground. Macam the right balance. You cannot just macam agree with everything, tapi kau tak boleh juga disagree dan go against everything. Faham tak? Kau macam make your stand clear and then be professional about it, and kalau orang tegur, you have to take it openly lah. Macam orang tu go against you, it's not because of they have personal issues macam ni personal issues towards you. It's just that maybe dia pun nak kau improve further lah, macam tu. So finding the right balance might be tricky lah. Yep. In between agreeing dan disagree bagi aku. Muklis? Jap. Nak ni. Apa? This is aku describing my personality traits, which is of course tak ideal lah. Tapi benda yang kita kurang tu, like I said, yang mana kita cenderung is kita punya natural trait, and then benda yang kita kurang kita kena improve lah. Tapi Dini punya natural trait ke arah mana? Aku personally aku akan buat aku punya principle clear. Sebab macam bila aku masuk tu aku akan macam lay out some fundamental points yang okay, aku boleh dengan ni, aku flexible as it is, tapi ada benda-benda yang kau tak boleh kacau macam tu. So kita ada room for discussion, tapi ada benda yang non-negotiable bagi aku. Oh, faham. Menjawab ke tak? Menjawab. Jauh jawapan. Faham cikgu.
ini podcast ini tak ada jawapan salah betul. Jadilah aku takut Kalau- macam aku je macam shock sendiri. Kalau Tak ada faham. kalau ada salah betul, Azam mungkin tak ponting dah hari ni. Azam mungkin dah dekat Burger King lah. Aku yang mungkin dah telefon dia dah WhatsApp dah hari ni. Kalau ada salah Assalamualaikum betul, Dini. Malam ni pukul 8.30 kan? kalau ada Lepas tu dia datang macam mana? Zam. Kena ikut aku tak? Ikut cuma aku pergi makan jap. Jangan bagi tahu kat lain. Gua bukan tinggal member seorang lah. Member gua nampak struggle, gua tolong. yang sialnya aku datang kelas, mana siapa orang lain di belakang ruang. Kan aku Masalah kau kita buat kerja, kita tak ajak Azrul lah. Sebab Ya, kau tahu betul. Azrul akan study, dia akan buat kerja dia. Azrul Plus dia aku nak rasa jujur. macam back then aku rasa macam Azrul will never agree dengan apa kita buat. So tak Ya, ada. so sorry Azrul. It's okay. Azrul would never agree lah macam. Back Sebab- Azrul yang dulu, dia mesti akan question, asal kau nak tiru tu? Kau usaha lah sendiri. Aku cakap tu. Oh, You say that, you say dulu that. gua tak Azrul- okey dulu dengan jawapan. Azrul tak faham. Aku pernah cakap tu ke? Ya, aku pernah cakap tu ke? Tahu. Aku pernah cakap tu ke tak? Kau faham tak? Oh, okay. That sounds like me lah. Mhm. Tak, Kau sebab boleh cakap balik. sebab long term aku nak korang improve tu je. Aku sayang korang. Aku faham je Azrul punya perspektif. Macam tak adil lah untuk orang lain yang struggle. And tak. then macam orang lain yang study gila-gila babi and then mungkin dengan Azam dapat soalan prior to examination. So, macam Tak tu. agak. Tak. Aku tak kisah yang aku study. Sebab aku punya prinsip is kalau aku study, aku pandai macam tu. Faham tak? So, aku just... Masalahnya mungkin cerita sikit. Tak, Tak, aku faham. Azrul just nak kita study lah benda tu. Aku Bukan je Azrul nak, aku dapat markah ni penat-penat so kau free dapat. Tak, Azrul just nak kita improve. Betul lah. Azrul kahwin lah. Oi. 012. Dia Cik ada tak ada. masalah. Kita dah study nanti. Bukan kita tak cuba. Azrul kita cuba Azrul. Ya, Masalah mencuba tak pergi Azrul. Tak pergi. Lagi kau cuba lagi kena marah Azrul. Penat mencuba Azrul hidup ni. Kena reject. Matematik what the fuck. Matematik. Kan dapat A jawab. please. Nampak Azrul at least media suci pun tak apa panggil. Jangan sebut nama. Tak harsh ni. Aduh awak ni. Tadi oh ya tu. Madam Suci bukan nama yang betul. Tu just kan Bukan nama yang sebenar. sebagai contoh Ha. dia pun Bukan nama yang sebenar. dia pun tak go hard on kita orang. Asal kau nak go hard kat kita orang? Dia pun suruh kita orang jawab depan apa? Dia punya office dia pun kita orang full acah-acah. Okay Azam sejam. Padahal kat sikit-sikit tu penuh. Sial le. Okay. Balik pada topik. Topik apa tadi Azrul? Tak ada Pasal apa? salah dan betul dalam podcast. Agree ke tak agree? Kau jenis yang suka challenge orang punya Oh. ni ke atau kau jenis yang go? Kalau aku jenis sama juga tengok orang tu. Kalau orang tu dia jenis dia jenis argue aku akan slow down dengan orang tu sebab aku tahu benda tu tak worth untuk argue. Tapi kalau ada benda yang macam Dini juga, kalau ada benda yang kita nak stand for it kita akan go untuk benda tu. Ada batas-batas dalam diri kita yang kita tahu kita akan perjuangkan benda ni. Ada yang kita rasa kita tak perlu sebab kita tahu benda tu boleh jadi lagi teruk. Better kita slow down, kita tak payah nak argue sangat. Macam itulah. Azam, kau suka argue? Kenal orang. Apa dia? Macam mana? Tapi Azam man of principle tau. Aku rasa Azam jenis yang kalau dia tak okey lah. Oh. Tapi at the same time ada tak kau fleksibel kan? It depends on what principle. Depends apa Pasal Azam pun sama kat dia tengok orang kat. Dia rasa kalau orang tu ni dia akan ikut depends siapa tanya Kalau awak kau suruh buat kau macam okey ada outcome Kalau orang lain kau macam malas. Balik. Dah bagi aku rasa macam terbalik. Tak, aku rasa untuk Azam dia memang come with dia punya principle. It's just bagi aku lah. Tapi correct me if I'm wrong.
It's just kalau dia open for opinions. Maknanya kalau dia tanya, dia seek your advice ataupun dia seek your opinion, then only dia okay. Tapi kalau macam kau tiba-tiba datang and then, Azam kau salah lah. You cannot think like that macam tu. Dia makan go defensive mode all Betul? macam tu. Betul lah tu. Ke tak? Macam tu lah. That's about it. Aku kena Azam macam tu aku kadang minta lutut juga. Macam tu lah. Cik. Tapi Azam tak. Dia dengan aku dia akan ni. Cik tak ada. Dia apa tu? Tak, dia tahu kadang benda tu kadang tak betul nanti sebab dia tahu ada benefit sikit dia nanti dia ikut. Tapi kan Dia macam punya free je. Ini main sial lah. Dia punya free je, ikut je. Ya, Dini apa tadi? Kamu? Sorry. Okay, kalau kau dah jawab tadi. Sorry. Kalau kau cari kawan, maknanya macam kalau kau cari kawan ataupun partner in life, kau akan cari orang macam mana? The one yang sama dengan kau ataupun the one yang ikut apa yang kau cakap ataupun the one yang go against you all the time. Macam tu. Faham tak? Faham? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Cik tak. Aku ada test tau. Kita banyak cerita pasal test hari ni. Test aku untuk tahu dia punya level of agreeable atau dia asyik nak argue je kan. Is korang boleh agree atau tak? Bukan bawa masa aku pergi on a trip dengan dia. Okay. Sebab bagi aku benda yang paling important dalam hidup aku is pergi on trip. Sebab macam benda yang daily macam kau hidup apa semua kan. Daily lah benda static kan. Tapi bila kau pergi trip is the only time kau nak enjoy ataupun time yang kau nak relax. Tapi kalau orang tu partner aku tu jenis yang sangat rigid atau tak compatible in terms of aku punya trip test tu, dan aku rasa dia tak lepas lah test yang tadi tu agreeableness So kau kena pergi trip dulu lah dengan dia. Pergi trip Tapi- holiday ya. So Tapi- meaning that one is before dia jadi girlfriend kau ke apa. So meaning kau nak pergi trip dengan dia jugalah. Dia dengan dia dia girlfriend dengan apa. decoy lain lah, of course. Oh. So group trip lah. Kalau boleh group, kalau ikut syarah halal group lah. Tapi Azrul, kalau ikutkan macam tu, let's say ada benda yang macam kau dah put that expectation, tiba dia tak meet, takkan kat situ kau nak Tinggal di tepi jalan. kat situ maybe macam itu kau punya apa macam diri kau yang kena lowkan sikit suggestion, therefore kau akan enjoy benda tu sikit. Dia bukanlah aku tinggal je tepi jalan sebab yalah, kan aku cakap tadi kita kawan lagi kan. Ni nak tanya either aku nak go proceed ke tak. So aku dah buat test dulu. So ingat apa tadi keluar dari mulut Azam. Okay, lepas tu kalau dia tak okay, kalau dalam Islam ya ada sesi ta'aruf. Tak maksud kau tak okay dekat trip Maksudnya aku ta'aruf lah. Aku try kenal dia in maksud kau apa scope yang bagi aku tak okay lah. Kalau dalam trip tu yang buat macam big turn off untuk kau macam aku tak suka kalau dia argue on little things. Contohnya for example, aku tak boleh nak fikir lah. Tapi last trip aku ada kat Australia dulu lah. So aku bagi example tu lah. Masa tu kita orang pergi tapi ini tak bermakna orang yang dalam group tu aku meminat je. Just aku nak beritahu. So aku fikirkan example je. Okay whatever. faham So pengalaman kau lah ni tadi tak mention. tak memang tak ada siapa-siapa aku minat dalam tu. Okay whatever. So aku pergi trip, kita pergi camping. Dah bawa hotdog 2 kilo. Malam tu kita bawa lepas hiking, malam tu nak masak lah. Dah lapar gila. Buka bonnet, lupa bawa ni pan. Nak masak hotdog. And then Berarti Boleh cocok bakar je lah. ada benda lain sekali, ayam semua macam-macam lagi lah benda yang kita beli. Hotdog tu as a example. So semua nak cocok susah sebab sebab pakai gas. Diorang tak ada open fire tau dekat sana. So kalau kau bakar kat gas, rasa apa pula kan. So kita tengok Google, the closest town untuk beli barang ni is 30 minute away. Sebab kita orang middle of fucking nowhere dekat campsite.
Okay. So kalau perempuan tu je yang aku tak compatible, dia dah faham tak? Dah make a big issue out of it. Tapi Pergi je beli pen. yeah, exactly. So because of masa tu our group sangat tu lah, aku sangat compatible because tak ada nak buat apa, kita pergi pen je. So kita drive lah 30 minit. And then 30 minit tu dalam masa 30 minit tu tak ada orang nagging, tak ada orang complain apa. Everyone had fun because it's just a trip man. So kenapa nak stress. Tu aku punya yang kau cakap Muklis, macam mana aku evaluate. Korang ada Faham. Tadi nampak korang Tapi bila kalau- aku cakap holiday. But kalau okay lah kita take into consideration pandemic right now kan. So macam mana kau nak test benda tu? Aku delay lah aku. Tu single. Delay sampai if the pandemic is like 10 years. Example. Boleh Azrul, kau kena up to Are you date gonna wait for Azrul. Aku akan buat Takkan satu je Takkan test satu je kau punya testing. Takkan satu je testing indicator kau. Nampak Azam tanya untuk situasi sekarang Azrul macam mana? aku buat situasi sekarang virtual lah. virtual trip. Virtual. Trip mana kau? Pusing bawa kamera. Semua kena pakai baju, kata minggu ni kita pergi Hawaii, semua pakai Hawaii. So tak tahu lah, I don't know, aku tak tahu. Korang ada suggestion lah macam mana nak buat test tu dalam situasi pandemik? Kau punya soalan pun boleh tahan lah so. Kau nak kena fikir. Tak kah, kebat. Ya tu, out of the box ke nak kena fikir. Tapi macam betul lah soalan tu sebenarnya. Kalau dalam situasi sekarang ni, macam mana nak buat? Kau macam mana? Next year semua aku Kau macam mana? Kau suka text semua kan? Aku jadi yang tak suka online thingy ni. Aku suka personal connection dengan human touch. Cai gitu. to be honest, I'm still waiting for the answer actually. Kau tak ada test lagi Sebab tak apa macam kah? Kau dah ada tak. test tak ke tak? Tak ada test apa-apa. It just contoh lah aku shock dengan seorang awek ni kan. Tapi dia bukan around aku. Maksud aku dia tak ada dekat-dekat dengan aku, dia jauh. So macam mana nak tahu sama ada dia perangai sebenar dia, sebab kita boleh sembang through text kita tak kenal dia sebenarnya. So macam mana kat situ nak evaluate orang tu totally ke memang tak boleh kau rasa? Kau tanya kita orang dia. Ni dalam Aku tanya ni. ni dalam tak aku nak tanya ini Ni kau nak persoalan tanya. kenyataan. Ni soalan. Okay. Sekejap Muklis, aku nak tanya dulu. Ni dalam skop yang openness tu lah kan? Maksudnya sama ada ni jenis yang open ke tak ke, atau in general? In general lah. In general. Sebab okay. kalau So kita ada 2 test hari ni, halal haram ratio dengan holiday test. So kita nak cari lagi satu test untuk macam mana kita nak kenal orang secara mayar lah, kau cakap online kan. Okay, Dini sebab benda tu dah jadi aku tak tahu tu. dah jadi Norm Aku lah tak kan. tahu. I have no answer to that. Kau pun sebab suka kau pun suka personal kan Azam? Personal contact masa aku, kau suka Kau keluar. kena kenal personal lah. aku rasa Again, semua orang akan betul. prefer personal. Tak ke? Ya. Aku rasa ada yang comfortable. Bukan kata prefer, tapi dia comfortable dengan online. Sebab dia malu. Ya, online. Ya. Ada je orang yang macam tu. Dini ada pendapat? Aku memang personal all the way. Aku memang go for face to face punya interaction, sebab kalau dalam teks apa yang dia tulis tu maybe tak sama dengan apa yang dia punya intonation, dia punya facial expression bagi aku lah. And plus kau boleh interpret banyak benda based on body language. So cari cakap, contoh kan macam bila dia teks, maybe kita nampak macam dia ni tak berminat lah nak layan kita. Kita pun baling phone and then blah. Sebenarnya tu memang cara dia. Dan dia pun macam tu kau punya teks. Kau pun dia pun tunggu kau punya reply. So macam persoalan ni macam mana? Kalau dalam situasi ni pandemik ni break up je Muklis. Virtual. Bagi aku macam kita kena adapt to changes lah. Macam maybe go for virtual video call ataupun call instead of macam text. So, and then kalau boleh keluar even sekejap ke apa, kalau boleh macam tu. Aku ada idea. Sorry. Yeah. Kau sambungkanlah.
Sorry. Tapi there's no such thing as betul-betul kenal seorang tu within that duration of time. Faham? Yeah, correct. Sebab correct. everyone can fake anything within Hmm. dalam masa duration of 2 years. Siapa-siapa boleh fake almost everything. Yang dia ni macam happy go lucky, dia ni very extroverted ke apa yang dia tahu kau nak apa. Faham tak? Dia boleh appear to be apa yang kau cari. Tapi that kind of facade takkan last long lah. So there is no such Betul lah. thing as betul-betul kenal orang tu unless kau memang give Buat it a trip. go. Yeah. Buat trip Yelah. Jap. Sebab tu aku buat podcast hari ni sebab aku nak bukan nak kata educate lah ya, cuma aku nak memperkenalkan korang kepada spektrum ni so that bila nanti kau jumpa that one, kau boleh evaluate tau dalam this faktor-faktor ni lah yang aku cakap tadi kan. Tapi also juga kita kena sedar bahawa manusia ni takkan perfect. So kita kena cari jalan pertengahan ataupun dalam bahasa Arab je Muklis. In the middle. In the middle. Tak ada bahasa Arab je. Macam aku tak ingat lah. Whatever lah. So kena cari jalan pertengahan. Tu conclusion je. Oh, even though kita tahu yang macam yang kau punya online apa tu kau cakap tu kan, kau tak boleh nak tahu pun dia macam mana based on online. Okay. Tak ada guna dengan poin aku tadi. Saja je nak cakap. Ya, aku nak sambung yang kau cakap pasal macam mana nak buat online punya pengenalan ni kan. Kau lu buat benda yang yang typical offline such as dinner, hiking apa, tapi kau buat online. For example, So fun right? I'm going to ask you one question lah. Ha. What if contoh macam kau dengan Dini, kau tengah masing-masing, you guys text a lot, apa benda semua, masing-masing, but dua-dua tak tahu pun dua-dua suka dua-dua ke apa. Kita pun in an unknown punya ground lah. Wouldn't it be awkward macam suddenly macam Dini, jom kita try online dinner together? Wouldn't it be awkward? Alah, dah besar kan. Takkan tak boleh ajak orang dinner. Kau Tak faham. Tak. Tak ada lah. It's a question lah. Maybe tengok dah jauh intim macam mana kita dengan dia. Ya. Tengok berapa comfortable. Intimasi. Lama tak ada ayat intim. Wow. Dah tak keluar playlist lah lagu tu. Please tengok kat kau punya ni Spotify je. Babi. Yeah, nice. Tak ada. Sekejap. Azam macam mana? Tahu tak, aku rasa sekarang 20, kita berapa? 24 kan? Mungkin 25. At this age kan, aku just yang straightforward sikit dosang Azam. Kalau aku nak kenal orang tu, aku cakap doh. Unless certain circumstances di mana dia tu dah ada boyfriend je, then aku tak adalah straightforward cakap je, weh aku suka kau. And then, you know. I mean, so you're saying you got the balls lah to just say to someone macam, Direct lah. Masa-masa I kinda like you, so let's just give it a try. You have the balls to say that lah. Ya, boleh. Aku je cakap aku nak kenal je. Kalau je kalau tak okey, itulah takruf bro. Kita dalam Islam ni ada benda prinsip-prinsip ni. Jap. Wow. Cerita satu takruf kan. Siapa tahu aku terfikir sebenarnya apa cara sebenar takruf lah. Sebab aku tengok dekat ayat-ayat cinta. Siapa tengok ayat-ayat cinta? Ayat cinta lah. Siapa tengok ayat cinta? Tak tengok tu. Azam bapak kafir. What the? We kick sial. Cancel babi omai. Tak, dalam ayat-ayat cinta macam mana je takruf kan. Dia pergi rumah perempuan tu kan. Tak silap aku, pakcik je kenalkan. Pakcik perempuan tu kenalkan kepada lelaki tu. And then dia kata, okay Fahri boleh tengok calonnya. And then dia buka this what's this nikab dia buka nikab. Buka nikab tu Purdah. Ingat Sayang lah nyanyi. tak, kau ingat scene tu? Ya. So dalam otak aku tu takruf. Is it like that ke atau sebenarnya takruf dari Islam ni cara lain? Siapa tahu? Is it macam tu je, macam buka purdah dan okay settle takruf, kahwin lah. Aku tak tahu how exactly that thing work dah sebab tak pengalaman. Tapi kau ramai orang-orang beragama kawan-kawan kau dulu lah. Sorry. Yang aku tahu lah. Yang aku tahu dia orang selalu jenis
macam alah macam kau kenal ke apa tu dekat Australia macam mana orang ahli-ahli jemaah berkenalan each other Baitul Muslim Baitul Muslim. tu tapi macam ni je dia text ke tak? Itu persoalan dia sebenarnya. Macam let's say, okay, kau dah minat each other, tapi kau tak boleh nak direct to each other, mesti guna orang atasan kau kan. Bagi tahu, saya suka dia ni, lepas tu dia ni transfer. Lepas tu macam bagi aku somehow macam, babi banyak gila kau nak kena pas-pas kan, busy teruk tu. Tapi let's say kalau benda tu, cara dia sebenar, tapi in the end, kau nak kenal dengan orang ni, nak tak nak kau kena chat juga dengan Minah ni. Kau faham tak maksud aku? So dalam takruf ni sepatutnya tak ada chat ke? Sorry. Itu persoalan dia. Macam mana sebenarnya dah suka-suka, lepas tu beritahu orang atas dah beritahu okey, dua-dua macam aku okey lah, okey, lepas tu baru kenal, baru cinta, baru kahwin, lepas tu cinta. Tapi aku wonder, let's say itu cara sebenar, lepas tu tiba in the middle tersekat. Faham tak maksud aku? Instead of awal-awal kau dah contact each other, dah kenal sikit-sikit, lepas tu time tu kau boleh tahu terus straight away, Minah ni tak klik sangat lah sebenarnya. Macam tu lah. Instead of kau bagi aku risk lagi tinggi lah sebenarnya kalau lalu orang true orang ni. Lost in Tapi aku kalau ada ikut juga memang yang ta'aruf memang macam tu lah kan. Yeah. Kena go through people. Itu sebenarnya cara sebenar dia. Tapi sebenarnya aku still wonder, like sebenarnya benda tu very what nak please? cakap? Very what? Practical tak? Very practical lah benda tu sebenarnya. Tapi to be honest, aku legit interested in kenal orang through cara ta'aruf. Maksud aku macam mana, aku terfikir macam aku cakap mak aku, tak ada. Cakap mak aku, kalau aku nak kenal orang through mak aku pun aku don't mind tau. Sebab aku rasa ada benefit tau cara ta'aruf semua ni compared to like going to relationship semua. Tak tahu lah. Tak. Memang betul. True mak kau apa semua. Tapi maksud aku, in the end, kau boleh tak chat dengan Minah tu? Mak aku boleh. So mak aku, Before aku kahwin. percaya mak aku. Ya, tapi the one yang akan kahwin dengan perempuan tu adalah kau and bukan mak kau. The one. Tapi mak aku pun All the way. in a way dia tapi tu mothers knows best cai gitu. Tapi tak adalah, I mean I would trust her judgement lah, sebab dia kena anak je kan. Tapi I don't know what you guys punya pendapat on ta'aruf. Korang agree ke tak agree ke? I mean tak agree. Aku tak. Sebab even if kalau kau dah kahwin, kau dah kenal orang tu dah 10 tahun and then kau kahwin for 2 years and then kau tak, sebenarnya kau tak compatible as husband and wife. Cerai lah. Faham tak? Macam yelah, tapi and then apa guarantee untuk orang yang baru jumpa 2 hari and then kahwin and then apa guarantee kau compatible? Macam tu bagi akulah. Susah. Entahlah. Tapi ada orang yang couple, ada orang yang couple lama tapi dah kahwin je cerai juga. Apa ini semua? Betul. Betul. Ada senario. Dia bagi aku dia ada banyak senario. Ada yang couple lama and then tak ke mana. Ada yang couple lama kahwin and then bercerai-berai. Ada yang couple lama kahwin dan in the end happily ever after. Ada yang tak couple pun dan bercerai. Kahwin, bercerai, pasal dia sebenarnya banyak. It's a gamble. Marriage is a gamble. Ingat aku cakap ada yang tak couple pun lepas tu dah beranak. Macam-macam. Itu gamble lain Azrul. Katanya itu tak layak tu. Itu bahaya tu Azrul. Itu kalah. Besar gamble dia tu. Kalah gamble lah. Besar gamble dia. Bahaya. Itu kalah gamble tu. Kalah Pull out game tak strong lah. Macam main Wukong. Kau ada idea ni lah Azam, macam kau suka cara sekarang kau ni macam couple semua ni ke kau rasa macam aku nak gaduh try cara tradisional? Apa? Ke kau ada fikir kadang-kadang cara tradisional ni macam ada gak benefit je? Tak. Kosong? I would still prefer to, bukan kosong lah, I mean benda tu aku nak cakap apa, benda tu memang kalau ikut ke agama dah tertulis memang macam tu cara dia. Tak, well, I'm just another bad Muslim, I guess. I disobey that thing. Tak ada. Azam. I'm just gonna be frank lah. Senang. I'm a bad Muslim. I'm not a good one. But I'm trying to. So,
It's okay, Allah sayang Ya. kamu. Azrul ni. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Azrul. Muklis, aurat Tapi, tu Muklis. ah, Muklis, aurat Muklis. Sorry doh dah jatuh sikit. Tapi Azam kan bagi aku macam memang cara sebenar dalam Islam macam tu lah. Through orang ni apa semua kan. Tapi for me kalau macam kau cakap kau prefer untuk kenal couple lo apa semua. Lepas tu kau straight forward kau cakap I'm a bad Muslim apa semua. Aku tak rasa benda tu terus kau jatuh kau jadi bad lah sebab niat kau suci murni sebab kau nak kenal lu. It just all the way kau kenal tu kau interact dengan Mina tu macam mana? Faham tak? Ada salah. Ada ke couple Islamic Muklis? Apa dia? Niat tak Tak, menghalalkan tak, cara tak. Muklis. Ada betul juga kan. Tak. Masa aku Azam boleh je nak chat Mina tu tapi just chat kau tahu batas dia, faham tak? Jap, Ke still cara apa tu matlamat tak lakukan cara. mana kau tahu Mina atau Mamat? I have no comment. I have no comment. Kalau- Even sebenarnya kalau ikut sorry Azrul. Aku. Kalau ikut agama, kalau kau chat in between different genders, lelaki perempuan with no Pun dah intention, sebenarnya tu pun dah salah. Sekarang ni tak boleh lah? It's tapi sekarang ni it's a discussion and it's not between you and me. Faham tak? So it's a discussion. Kau mana pandang Ada- dinian dia tadi? Cik. So tapi kalau macam tiba-tiba macam contoh kalau macam contoh kan macam aku text Azam tapi benda-benda mengarut buat bodoh macam tu. Sebenarnya benda tu tak betul, salah. And I admit it's wrong. You cannot cakap benda tu betul. Benda yang salah tetap salah even if you're doing it. You know? Faham. So kalau Salah So betul lah Azam bad Muslim lah. so kalau Tak ada lah Azam gara. Azam kalau awak kau tanya asal you tak reply? Sayang, I cuba nak jadi be a good Muslim. Kena kurangkan. Bagus tu jawapan yang baru tu. Boleh Kena letak, okay? Take note. Take Boleh note, tak Azam. boleh masuk take note lah. Masuk dalam skema jawapan. Kan? I terlalu jahat untuk you. I tengah cuba nak be a good Muslim ni sayang. Cik, tapi saya sayang je kan. Oh well. Okay, next spectrum lah. Next is spectrum is openness. So description je is people who like to learn new things and enjoy new experiences, usually score high in openness. Openness Ulang alik lah. English gua lambat sikit. Okay, sorry. Like, jauh kau duduk kat Australia kan dan 3 orang lagi duduk kat Malaysia. Openness Ada, is ada. people who like to learn new things and enjoy new experiences. Usually score high in openness. Openness includes traits like being insightful, imaginative, and having a wide variety of interests. So kalau basically dia cakap, aku perlu translate ke mungkin tak perlu kan? Tapi aku jangan huraikan je lah. Basically sorry. So basically dia cakap orang yang open ni just suka try benda baru tau. And then dia tak terkongkong kepada benda yang dia dah terbiasa. So opposite je is orang yang suka rutin lah. So kalau orang tu hari-hari makan cereal, dia nak makan cereal je. Dia tak nak hari lain dia makan benda lain. So benda ni pun ada peranan dalam personality kita. So aku buka table untuk semua untuk describe each individual Okay, so- punya ni. Kau, adakah kau seorang yang open ataupun kau stick to the same routine again and again? Aku open tapi aku boleh strict, especially on diet. Cai gitu. Sekarang je lah. Tapi aku generally aku open lah. Even in workouts pun aku tak main gym je ataupun aku tak buat benda satu je tau. Aku bosan aku caw lah. Aku buat benda lain lah. Asalkan aku buat benda tu je lah. That's how I view a lot of things. Azam yang lain, Dini, Muklis. Azam dah. Azam. Muklis. Azam Tak Azam kat atas aku. Azam. Cik tu. Azam. Apa ni? We were talking about openness Openness, right? Sekejap Azam, kau main. Openness. Sekejap. Aku tengah buat trick tadi. Aku buat macam ni. Kau buat macam ada tangan di bawah. Kau macam tu. kena angkat Macam- tangan. Aku tunggu Azrul lah. Bukan. Azrul kau buat ke arah aku lah Azrul. Okay. Betul tak? Kau dari sini buat macam orang tumbuk kau, please. Sekejap.
Tak belah sana, tak boleh. Belah sana, belah sana, belah Tak, sana. kat aku lain. Tak, belah Dah lah. belah sana. Try sikit. Okay. Mana? Malah tu. Azam boleh. Sekejap, aku dengan Azam. Okay, Azam. Ready 1, 2, 3. Bukan. Slow lah Fail. Kau buat macam orang cekik kau. Dia bawa. Macam tu. Okay, sekejap Okay, 1, 2. Sekejap, tangan kau. Okay. Okay. Babi. Pakailah the same tangan. Tangan lah ni. Engkau member tangan. Okay, sikit. Last. Oh yeah. Dah ni semua mirror lah aku rasa. 1, 2, 3. Yes. Betul. Okay, teruskan. Okay. Tanya. Aku lupa lah. Apa tadi? Openness lah. Openness kan? Openness So apa ataupun soalan kau? Soalan Openness kau is it like orang yang suka enjoy new things, new experience, akan dia kata diri dia open lah. Atau sebaliknya dia suka rutin benda yang sama. Tu maksudnya dia tak open lah. Basically aku just nak describe personality je. So kau yang mana? aku rasa I'm more into routine lah when I'm in the mood. Kalau bab kerja, it's more about routine lah. You have to do the same thing. Bukan you have to do lah, but you have to practice on the, macam kau main bola lah senang cerita. Macam kau main bola. And ni kau nak improve kau punya shooting skill. Okay, there are a lot of types of shooting skills yang kau nak cuba kan. Ataupun kau sekarang ni kau biasa dengan satu je shooting skill. So pada aku macam yes, you have to be open with other types of shooting skills, but also the routine tu is very important lah. Kau kena keep on shooting with, you know, with whatever techniques yang kau jumpa along the way itulah. You must be open lah, sebab tak semestinya contoh sekarang ni kau shooting macam Ronaldo je, kau tak nak cuba shooting macam Messi lagi. Kau daripada situ kena keep on, you know, keep to the routine lah. Keep to the routine. Make it consistent. Sebab I don't know, consistency for me is very important lah. Sebab kalau tak, aku personally nanti aku slack off. So kau prefer routine lah in a way? Yeah, I Slightly. prefer routine. Faham. Dini? Tapi aku kat atas Muklis. Itu lah, Dini atas aku tu. Muklis buat kan kat Dini? Satu pipi baik-baik je. Satu baik-baik. Ui. Apa tu? Aku dekat sikit lah kan. Dini. Dini kena dari bawah ni, dari bawah. Okay Dini, aku bagi ni memang cukup-cukup tangan kau je kau boleh bawa keluar. Okay. Satu, dua. Mana kau? Okay. Dah lah. Okay, Dini. Aku aku rasa macam guilty untuk include benda ni dalam aku punya personality trait, but aku tak boleh stick to routine. As much as I want to stick to a very good routine, bangun pagi and then buat breakfast apa semua, have a productive day, aku tak ada energy tu untuk keep that up for more than 2 weeks. Aku macam benda tu limit 2 minggu je. Aku dah tahu it's a routine, it's a vicious cycle, and yet aku tak boleh stick to the same thing again and again. Faham tak? Sebab I know a lot of people macam tu. Susah tu. Susah nak entertain kau, betul tak? Dia aku clinically diagnosed with bipolar. So bipolar type tu dia macam ada that ups and downs, yang macam bila aku ups tu aku memang akan bangun pagi, yang bangun pukul 5 pasal aku akan kejut adik-adik aku apa semua, pasal aku akan pergi siap breakfast and then aku akan pergi jogging and then you know have that kind of energy. Tapi bila kau hit that down, kau takkan keluar katil for 2-3 days straight macam tu. So bila macam kau tengah down, kau rasa macam ya Allah, bapa uselessnya time aku produktif tu semua, benda tu go down the drain kan. So rasa macam so and then kau akan rasa macam moping around blah 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 blah. Lepas tu nanti
ada satu macam that click, kau macam dah lah sampai Naik bila nak balik. macam ni. Sampai Betul. bila nak macam ni. Okay, kita akan kemas Mhm. bilik. And then masa tu akan, dia macam tu lah. It's a vicious cycle. It's still a routine. And yet aku tak boleh stick to aku punya routine. Nak tanya, Dia macam even hari tu kau semangat, esok anytime kau boleh down balik. Dia kadang-kadang tak ada trigger. Within So, satu hari pun kau boleh tiba-tiba. betul. Nak- So macam tu lah. So aku sorry. Yes, Azrul. sorry, nak tanya apa yang bipolar ni? Aku tak berapa familiar sangat tau. Yang aku tahu bipolar ni is orang ni baik, tiba-tiba esok je nak bergaduh dengan orang. Is it that ke Dia atau bukan macam tu. Dia bukan- apa? Dia bukan macam tu. Bipolar in general Bipolar lah ada kata. dua. Okay, bipolar ada dua jenis. Type 1, type 2.